Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala al-imam musannif bab ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil isnad al-muttasil ila al-imam musannif حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. Masih lagi dalam kita tak baca lagi hadis yang pertama ni. Masih lagi dalam kitab Bab Ittiba'i Sunnah. Bab yang pertama dalam kitab Muqaddimah, iaitu bab mengikut sunnah Nabi SAW. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ni pertamanya daripada Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah ni pengarang kepada kitab Al-Musannaf, guru kepada imam-imam yang lain. Hal ini Ibnu Majah berkongsi guru dengan Bukhari, dengan Muslim. Itu Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Namanya ialah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman bin Khwasta Al-Absi Al-Kufi. Tapi beliau ni lebih terkenal dengan gelaran Ibnu Abi Syaibah. Kunyah dia, bila kita pindah bahasa Melayu ni dia tidak ada terjemah tapi baca dia tu kunyah, bukan kunyah kunyah maknanya sistem gelaran orang Arab ni, bapa kepada anak kepada Abu Bakar, Abu Umar, Abu Abdillah, itu dipanggil kunyah. Kunyahnya adalah Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 159. Beliau adalah maha guru kepada para ahli hadis. Mengikut imam-imam jarh wa ta'dil, kata Abu Zur'ah, aku tidak pernah melihat orang yang lebih kuat hafalan lebih daripada Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Kata Khatib Baghdadi, beliau adalah seorang yang tekun, teliti, hafiz, dan dia mengarang tafsir. Imam Ahmad kata beliau seorang saduq yang benar. Al-Injili kata thiqah. Ibnu Hibban pun kata seperti mana Khatib Baghdadi juga, kana hafizan mutqinan dayyina, seorang yang menjaga agama, mana seorang yang adil. Mimman kataba wa jama'a wa sannafa. Beliau ni dari kalangan perawi ataupun imam hadis yang mencatat hadis, mengumpul hadis-hadis. Mana tak kira lah perawi itu daripada perawi mana, dia kumpul dan dia kelaskan, sannafa, mengelaskan hadis itu dalam kitab yang khusus. Hafiz Ibnu Hajar kata seorang yang thiqah, hafiz. Abu Hatim Ar-Razi kata kana
ahada hufazid dunya wal muksirin minal hadis ma'a sabatin wa itqan. Beliau ni salah seorang penghafal hadis di dunia. Maknanya dia peringkat dunia ni adalah orang yang kuat menghafal hadis, salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis, seorang yang teliti, seorang yang teguh. Jadi beliau mengambil hadis ini daripada Syarib bin Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Tapi kedudukan Syarib ni, dia adalah seorang buruk hafazannya tetapi hasanul hadis apabila terdapat mutaba'ah. Jadi kita kira mula-mula ni sekali jumpa perawi ni kita bincanglah perawi. Bila kita jumpa pula Abu Bakar bin Abi Syaibah ni kita tak setuh dah. Supaya kita biasa dengar nama-nama perawi, kemudian dari segi kita nak menilai hadis ni setara mana kedudukan dia, sahih ke, hasan ke, dhaif ke, itu berdasarkan kepada kritikan imam-imam jarh wa ta'dil terhadap perawi ni. Jadi Syarib bin Abdullah An-Nakhai seorang yang buruk hafazannya, lemah ingatan dia. Kerana apa? Kerana beliau ni dia pegang jawatan qadi. Jadi bila dia pegang jawatan qadi di Kufah, tumpuan dia tu lebih kepada jawatan, maka hadis-hadis yang dia terlibat sebelum daripada ni tidak lagi dia memberikan tumpuan. Maka dengan sebab itulah kekuatan dia tu dalam bidang hadis jadi lemah. Kalau kritikan daripada orang lain lagi, Ibnu Ma'in kata thiqah saduq illa annahu yaghlib. Beliau seorang yang thiqah, boleh dipercayai, seorang yang benar, namun beliau banyak melakukan kesilapan. Bila mana dia menyalahi orang lain, maknanya riwayatnya itu berbeza dengan orang lain, maka orang lain tu, kata Ibnu Ma'in, kita lebih suka menerima riwayat orang lain tu berbanding dengan dia. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Maknanya dalam keadaan dia tersalah ni, bukan 10-20 hadis dia ingat. Beratus hadis dia ingat. Beribu-ribu hadis dia ingat. Ibrahim bin Sa'id kata beliau melakukan kesilapan pada 400 buah hadis. Mana 400 tu salah, hak dia riwayat tu tak sekira lah, banyak lagi. Kalau orang tu riwayat 100, 50 salah, tu berat. Hak ni beribu-ribu hak dia ingat hadis, tapi dia salah tu 400 tu okey lah. Ini sebuah pada dia tu. Syarib bin Abdullah ni dia qadi. Punca dia kurang memberi tumpuan kepada hadis. Dia lemah dalam hadis tu kerana dia pegang jawatan qadi. Cuma di sini kita boleh nampak Ibnu Abi Syaibah ni diambil daripada Syarib. Seperti yang kita baca tadi, beliau ni adalah Ibnu Abi Syaibah tadi adalah seorang yang orang yang mencatat hadis, banyak meriwayatkan hadis. Maknanya dia tak kira lah perawi dhaif ke, perawi siqah ke, dia tetap ambil hadis. Sebab yang penting dia buat simpanan. Dia ada koleksi hadis daripada perawi-perawi tertentu. Sebab apa? Sebab dalam kaedah pengajian hadis ni, kita seorang perawi tadi, dia ada klasifikasi perawi yang boleh dibuat hujah. Boleh dibuat hujah, maka hadis dia tu mesti ditulis. Ada perawi yang tidak dijadikan hujah, tetapi hadis dia tu boleh dicatat. Dicatat tu tujuan untuk pengukuhan lah, ataupun iktibar dia panggil, untuk buat sokongan ketika mutaba'ah. Dan satu lagi, perawi tu hadis dia tu tidak boleh ditulis. Tulis pun tak boleh, maknanya tak ada faedah tulis hadis dia, sebab lemah telajak. Maknanya dia tidak termasuk dalam senarai perawi hadis yang diterima. Tapi Syarib ni, walaupun dia tidak kuat, tetapi hadis dia tu ditulis. Maka dengan sebab itulah Ibnu Abi Syaibah ni tetap mengambil riwayat daripada Syarib. Dan dalam nota kita kata tadi, dia seorang yang baik hadis apabila terdapat mutaba'ah. Mutaba'ah tu maknanya dia tidak bersendirian lah. Mana ada yang turut sama meriwayatkan hadis tu dengan dia. Maknanya di bawah seorang tu guru, maknanya
Tok Guru kepada Syarik di sini ada Amash. Tok Guru pada Syarik ni Amash. Jadi Syarik dia tidak seorang, ada saing-saing dia ataupun anak-anak murid Amash yang lain, maka itu dipanggil mutabaah, maknanya turut sama riwayat. Dengan arti Syarik tidak bersendirian, tidak tafarud. Jadi sebab itulah riwayat Syarik ni walaupun dia seorang yang lemah, tetapi masih lagi boleh ditulis hadis dia, bawa spare. Kita lah kereta buruk pun kita beli juga, bagi spare part. Walaupun ada bahagian buruk benar dah, kata beli wak gapo dah, tapi kalau kita pakai kereta buruk dah, kena ada lah spare part tu. Kita beli cadar untuk spare part. Itu dunia hadis lagu tu. Kalau kata perawi yang siqah, macam mana dia boleh mengambil juga riwayat daripada perawi yang dhaif? Inilah tujuan dia. Tujuan untuk mutabaah, buat sokongan. Kemudian Syarik ni diambil daripada Amash. Amash ni Sulaiman bin Mihran Al-Amash Al-Asadi Al-Kahili Al-Kufi Abu Muhammad. Abu Muhammad. Amash ni adalah salah seorang daripada tokoh juga, tokoh yang utama dalam hadis dan juga dalam qiraat, qurra juga. Ali Ibnul Madini pernah berkata, Ali Ibnul Madini ni guru pada Imam Bukhari, mana dia utama dalam ilmu kritik hadis. Ali Ibnul Madini pernah berkata, 6 tokoh yang menjaga ilmu bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam jaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada 9 orang di pelbagai tempat. Itu bagi penduduk Mekah adalah Ammar bin Dinar. Bagi penduduk Madinah Ibnu Syihab Az-Zuhri, yakni Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Penduduk Kufah ialah Abu Ishaq As-Saba'i tu, As-Saba'i. Abu Ishaq As-Saba'i dan Sulaiman bin Mihran Al-Amash. Penduduk Basrah ialah Yahya bin Abi Katsir. Tu. Dan Abi Katsir, Naqilah dan Qatadah bin Di'amah. Sufyan bin Uyainah pernah berkata, Al-Amash mengatasi teman-temannya dalam banyak perkara. Maknanya orang itu kalau dia nak hebat, dia mesti mengatasi teman-teman dia. Faqa ala aqrani, mana dia dapat litah orang-orang yang sezaman dengan dia tu. Dengan banyak perkara, antaranya beliau adalah seorang yang paling fasih membaca Al-Quran, mana dia qari. Paling banyak hafalan hadis dan paling alim dalam bab faraid. Itu Amash. Abu Daud berkata, saya bertanya kepada Ibnu Ma'in, siapakah yang paling teguh dalam meriwayatkan daripada Abu Hurairah? Beliau menjawab, Ibnu Musayyab, Abu Saleh. Ada lagi. Ni. Habis itu. Habislah cerita Amash tu. Pada zamannya, Al-Amash ni adalah tokoh hadis di Kufah. Beliau seorang yang teguh, siqah. Itu kata Al-Ijli. An-Nasai kata siqatun sabat. Itu berhubung dengan Al-Amash Sulaiman bin Mihran. Beliau meriwayatkan daripada Abu Saleh. Abu Saleh ni nama dia Zakwan As-Samman Az-Zayyat. Samman ni saming lah. Kalau kita saming tu mana gemuk, maknanya tokai minyak, minyak sapi. Zayyat tokai minyak zaitun. Mana dia peniaga ni, mana dia meriwayatkan hadis dan dalam masa yang sama dia seorang peniaga. Az-Zayyat. Maula Juwariyah binti Ahmas Al-Ghatfani. Anak-anaknya yang meriwayatkan hadis daripadanya adalah Suhail, Abdullah dan Saleh. Maknanya beliau seorang perawi hadis, begitu juga diikuti oleh anak-anak beliau. Jadi salah seorang daripada anak dia tu nama Saleh, maka lekat gelaran kunyah dia tu Abu Saleh. Jadi Abu Saleh tu kerana anak dia yang bernama Saleh.
Abu Daud berkata, saya bertanya kepada Ibnu Ma'in, siapakah yang paling teguh dalam meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah? Beliau menjawab, Ibnul Musayyab. Sa'id Ibnul Musayyab ataupun Sa'id Ibnul Musayyib, menantu Abu Hurairah lah. Sa'id bin Musayyib ni dia menantu pada Abu Hurairah. Abu Saleh Ibnu Sirin, yakni Muhammad bin Sirin, Al-Maqburi, yakni Sa'id Al-Maqburi, Al-A'raj, Abdurrahman bin Hurmus dan Abu Rafi'. Maknanya dia dalam ilmu perawi ni, ilmu rijal ni, seorang perawi tu kita mesti tahu siapakah anak-anak murid yang paling teguh, yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada guru ni. Kalau istilah kita kan, anak murid kandai lah. Sebab dalam menentukan hadis ni, contoh orang besar seperti Zuhri, hadis dia tu macam-macam. Orang riwayat daripada dia ada ikhtilaf, ada perbezaan. Jadi kita nak pilih hak manakah riwayat Zuhri paling tepat, maka kita kena tengok hak manakah paling siqah, hak paling kuat ingatan, dan hak paling lama melazimi duduk bersama dengan Zuhri, hak paling banyak meriwayatkan hadis daripada Zuhri. Hak tu kita kena tarjih. Jadi ini sebuah kepada Abu Hurairah, ni orang ni hak utama. Kalau ni sebuah kepada Ibnu Umar, iaitu anak dia Salim dan Nafi' maula dia. Dua orang ni perawi utama yang meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Kalau Anas bin Malik ni Sabi Al-Bunani, 40 tahun dia bersama dengan Anas bin Malik. Jadi sahabat-sahabat ni dia ada anak murid utama yang meriwayatkan hadis daripada dia. Jadi bila berlaku ikhtilaf ke apa-apa, kita kena tengoklah. Kita kena pakar siapakah yang meriwayatkan hadis ni. Sebab demo-demo ni macam Ibnul Musayyib ni menantu dia. Dah lama melazimi majlis Abu Hurairah. Jadi Abu Saleh tu seorang yang hadisnya itu dijadikan hujjah, mustaqimul hadis. Jadi dia nega ni bawa minyak zaitun ke Kufah. Dia Kufah tu dia bukan tempat minyak zaitun tu, Kufah dah kalau kira. Dia sebelah minyak zaitun ni Syam Palestin lah. Jadi kana yajlibu zait ila Kufah. Dia bawa minyak zaitun ke Kufah. Kemudian beliau meriwayatkan hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nombor 7. Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani, keturunan Daus daripada Yaman. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Ulama berbeza pendapat tentang nama beliau dan ayahnya, tetapi yang paling masyhur ialah Abdurrahman bin Sakhar. Ini merupakan pendapat Ibnu Abdul Bar. Abdurrahman bin Sakhar. Ada yang kata Ammar bin Amir, tapi hak masyhurnya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi tentang nama dia ni sampai 19 pendapat. 19 pendapat. Tapi hak paling masyhurnya Abdurrahman bin Sakhar. Mengikut salah seorang ulama, ia buat kajian tentang Abu Hurairah ni, sebab Abu Hurairah ni serangan utama golongan Syiah dan orientalis terhadap hadis Nabi. Ni pokok taskik ni, pokok ia nak meruntuhkan tradisi ilmu Islam ni, nak meruntuhkan ilmu hadis ni. Mereka serang peribadi Abu Hurairah. Jadi ada kitab Ad-Difa' an Abi Hurairah oleh Abdul Mun'im bin Saleh Al-Ali. Jadi dia kata hak rajih di sisi ulama bahawa nama dia pada ketika jahiliyah Abdul Syams. Gitu. Abdul Syams sebelum dia Islam. Imam Bukhari dia tulis biografi Abu Hurairah ni dengan nama Abdul Syams. Dan inilah yang lebih sahih di sisi Imam Tirmizi dan Al-Hakim.
itu Abdus Syams. Jadi nama dia ketika jahiliyah Abdus Syams. Tapi bila masuk Islam, Nabi SAW ni dia akan ubah nama. Nama syirik, nama ada susu syirik Nabi akan ubah. Macam Abdus Syams ni hamba kepada matahari. Ada nama Abdul Manaf, tukar juga. Sebab Manaf tu nama berhala. Jadi nama-nama syirik ni akan ditukar oleh Nabi. Jadi kita tidak bantah bahawa Nabi SAW akan menukar nama seorang sahabat kerana tidak harus menamakan seorang hamba itu, seorang manusia itu, bahawa dia hamba kepada si fulan, hamba kepada sesuatu benda. Kerana apa? Kerana dia hanyalah hamba kepada Allah. Jadi tukar kepada Abdul Rahman. Jadi boleh jadi nama dia ni ditukar oleh Nabi sama ada kepada Abdullah ataupun Abdul Rahman. Lagu itulah. Jadi ulama yang mencatat biografi sahabat menyatakan bahawa nama beliau adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Ada kata ada kata Abdullah tu itu Abu Ubaid Ibnu Salam. Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dia menukilkan riwayat daripada Musa bin Yaqub Az-Zam'i yang mana dia bertemu dengan beberapa orang sahabat Abu Hurairah bahawa nama Abu Hurairah tu nama Abdullah. Maknanya hak yang kedua ni kemungkinan nama Abdullah. Jadi Abdullah ke Abdul Rahman ke supaya je Qulidullaha awidur Rahman. Kamu panggil Allah ke kamu panggil Ar-Rahman ke, tetap Allah Ta'ala tu memiliki nama-nama yang indah. Tetapi beliau ni lebih terkenal dengan Abu Hurairah. Kemudian keislaman beliau masyhur mengatakan bahawa beliau Islam pada tahun Khaybar, tahun ke-7. Seperti yang disebutkan oleh Al-Aini. Tetapi ada kajian mengatakan bahawa beliau Islam sebelum daripada hijrah. Maknanya beliau hijrah ke Madinah pada tahun ke-7. Jadi dia mari itu ke Madinah dalam keadaan Islam dah. Maknanya dia Islam sebelum hijrah. Jadi dia hijrah daripada Yaman ke Madinah pada tahun ke-7. Jadi bukan kata dia tiba di Madinah baru masuk Islam, tidak. Dia Islam sebelum daripada tu lagi. Sebelum daripada dia hijrah. Iaitu ketika mana At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi memeluk Islam dan dia ikut Nabi SAW di Mekah. Jadi dia ada cerita ni. Orang Yaman ni, seorang ni nama At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Dia daripada Yaman pergi ke Mekah, beriman dengan Nabi SAW, kemudian dia balik semula ke kampung dia di Yaman, di Daus itu. Dia pun mengajak kaumnya itu memeluk Islam. Jadi di antara orang masuk Islam tu Abu Hurairah. Itu maknanya Abu Hurairah ni lama dah Islam sebelum daripada tahun ke-7 lagi. Cuma tahun ke-7 tu dia tiba di Madinah dan menjadi sahabat. Sebab sahabat ni orang yang beriman dengan Nabi SAW dan bertemu dengan Nabi, itu panggil sahabat. Jadi kalau dia Islam lama dah, macam Abu Hurairah ni, dia Islam lama dah, waktu dia Islam tadi, dia hanya sebagai seorang mukmin biasa. Dia tidak menjadi sahabat lagi. Hanya menjadi sahabat bila dia bertemu dengan Nabi. Macam Uwais Qarni lah. Uwais Qarni tu, dia tabi'in. Walaupun dia masuk Islam zaman Nabi, tapi waktu dia nak hijrah tu, Nabi SAW telah wafat. Jadi dia tidak dapat syarafus suhbah. Dia tidak mendapat gelaran sebagai seorang sahabat.
Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pun ada sebut cerita At-Tufail ni menyeru popok dia ni masuk Islam. Dan salah seorang yang menerima ajakan At-Tufail ni iaitu Abu Hurairah. Jadi terbukti di sini bahawa Abu Hurairah telah lama Islam, cuma dia menjadi sahabat pada tahun ke-7 lepas daripada peperangan Khaybar. Masa peperangan Khaybar, bukan lepas masa. Abu Hurairah ni syahida Abu Hurairah Khaybar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah ni sempat bersama dengan Nabi dalam peperangan Khaybar. Kemudian sebab penamaan Abu Hurairah ni, Abu Hurairah, dia terkenal dengan nama Abu Hurairah ni, bukan anak dia tu Hurairah, tidak. Hurairah ni daripada Hirah. Hirah tu kucing. Hurairah tu kucing kecil, anak kucing. Hurairah ni dia panggil tasghir kepada Hirah. Hirah kucing, Hurairah anak kucing. Jadi dia bukan nama orang. Jadi gelaran gini ni dia biasalah, macam orang janggut lebak ni orang panggil Abu Lahyah. Bukan Lahyah tu nama anak dia, tapi gelaran Abu Lahyah. Kalau nama benda ni macam Abu Sya'ar. Abu Sya'ar tu ke apa? Momoteh. Abu Syaukah. Wadriya. Gelaran tu dia, umur tu bukan kata kunyah juga, tapi dia ada panggil gelaran, laqab. Jadi Abu Hurairah dia laqab, bukan nama. Dia ada perkataan Ummu Arba' wa Arba'in, ibu 44. Ummu Arba' wa Arba'in ni lipat. Jadi Ummu Ummu Sibyan dah ngosek ke Ummu Sibyan. Jadi ceritanya ada riwayat daripada Hakim, Abu Hurairah kata, sebenarnya mereka memanggil aku ni dengan nama Abu Hurairah kerana aku ni pegang kambing untuk orang kampung aku, untuk ahli keluarga aku ni. Tiba-tiba aku mendapati anak-anak kucing ni, anak-anak kucing liar. Aku pun letak dalam lengan baju, menggoreng arak ni baju luar kan. Ya bus itu. Dah. Jadi anak-anak kucing dia ambil jumpa tengah hutan tu, dia pun letak dalam lengan baju dia ni. Bila mana dia balik, falamma raja'tu ilaihim, bila mana aku balik, mereka tu dengar suara anak kucing daripada tubuh aku ni. Dia kata, ma hadza ya abda syams. Bunyi gapo ni wahai Abdul Syams, mana nama dia sebelum Islam. Jadi dia kata anak-anak kucing aku jumpa. Jadi mereka pun kata, mu ni Abu Hurairah, pok kucing. Maknanya di sini beliau dinamakan sebagai Abdul Syam ni, nama dia Abdul Syam satu, dapat gelaran Abu Hurairah ni semasa berada di kampung dia. Bukan Nabi bagi. Ni dalam riwayat Al-Hakim. Khosuhunya yang mau dikata Nabi panggil dia, sebenarnya tidak. Hak Nabi panggil dia tukar daripada Abdul Syams kepada Abdul Rahman ataupun Abdullah. Tapi oleh kerana dia memang terkenal dengan gelaran Abu Hurairah dulu lagi, jadi pakarlah gelaran tu. Biasalah. Cuma Nabi SAW panggil dia ni Ya Abahir. Ya Abahir, mana rengkah. Ya Abahir, tidak kata Ya Aba Hurairah. Jadi Nabi panggil Abahir, orang dulu panggil Abu Hurairah. Setakat tu je ada. Tu disebutkan dalam syarah ni. Cuma Nabi SAW memanggil beliau tu dengan Abu Hir. Hir tu maknanya kucing jantan. Hurairah anak kucing kecil, anak kucing. Hir tu makna kucing jantan.
Jadi Nabi panggil tu ada sepena lah, ada sebab-sebab tertentu. Beliau meninggal dunia pada tahun 57. Tahun 57. Kemudian Abu Hurairah ni, beliau adalah imam, hafiz, faqih, mendalam ilmu dia. Sebab ada juga setengah daripada orang dalam mazhab tertentu ni, dia kata Abu Hurairah ni tidak faqih. Dia hanya pelapor, perawi je. Ataupun dalam bahasa istilah kan, ada kata Abu Hurairah ni wartawan. Hanya melaporkan hadis. Itu salah. Abu Hurairah ni faqih juga. Ya. Beliau mengambil hadis daripada Rasulullah, daripada Abu Bakar. Lepas daripada Nabi wafat, beliau mengambil hadis daripada Abu Bakar, Ubay, Umar, Ubay bin Ka'ab, Umar, Usamah, Aisyah, Fadl, Basrah bin Abi Basrah, Ka'ab bin Ka'ab al-Ahbab. Kemudian orang kritik orang kritik Abu Hurairah. Beliau bertemu dengan Nabi pada tahun ke-7. 7, 8, 9, 10. Dah. Kejap je. Maknanya Pupu Syiah ni akan kata Abu Hurairah ni macam mana dia dapat meriwayatkan banyak hadis sedangkan dia bersama dengan Nabi tu 4 tahun je. Sedangkan Ali tak ada riwayat. Tu Pupu Syiah selalu dia guna. Jadi cerita berikut ni menunjukkan bahawa Abu Hurairah ni dia mendapat keistimewaan dari segi menghafal hadis yang banyak riwayat daripada Nabi ni. Kerana apa? Sebab beliau sepenuh masa bersama dengan Nabi SAW. Ada dalam riwayat Bukhari, inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghuluhum as-safqu bil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghuluhum al-amalu fi amwalihim wa inna Aba Hurairah kana yalzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syabi batnihi wa yahduru ma la yahdurun wa yahfazu ma la yahfazun. Jadi kata Abu Hurairah, saudara-saudara kami dari kalangan Ansar ni sibuk dengan jual beli di pasar. Biasalah orang-orang muhajirin ni dia orang Mekah, orang nego. Jadi dia nego. Macam Abdul Rahman bin Auf lah. Tak. Sementara saudara-saudara Ansar pula sibuk bekerja mengusahakan harta mereka. Harta mereka ni maksud dia kebun lah. Kebun mereka. Sesungguhnya Abu Hurairah ni, mana aku ni sentiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadar mengalah perut. Maknanya boleh piti sikit-sikit. Mana kerja untuk lapik perut, dah boleh piti sikit kan? Boleh mari jumpa Nabi lah. Tak ada pitih pergi kerja pula. Gitu seolah-olah. Ataupun dia duduk dengan Nabi ni tak perlu mikir nak kerja sebab dia ashabus suffah. Dia menumpang di masjid Nabi sebab di anjung masjid Nabi tu ada bahagian tinggi, orang-orang hak miskin duduk situ. Orang hak belajar hadis penuh masa pun duduk situ. Jadi Abu Hurairah ni dia duduk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar nak mengalah perut. Sebab mengalah perut ni maksud dia tak fikir banyak tentang keperluan hidup dia. Ada piti sikit kenyang, dah dia boleh duduk majlis Nabi. Dia menyertai majlis yang tidak disertai oleh mereka. Sebab orang lain duduk kedah, duduk dalam kebun, dan dia menghafal apa yang tidak dihafal oleh mereka. Sebab kalau kita baca dalam sirah Abu Hurairah ni, dia bahagikan pada waktu malam dia tu kepada 3. Satu bahagian dia tidur, satu bahagian dia mengulang kaji hadis, satu bahagian dia semaya tahajud. Dia itu ahli ilmu seperti Abu Hurairah ni mengapa beliau banyak meriwayatkan hadis. Satu lagi dia ada satu riwayat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia hafal kain. Hafal kain. Lepas tu Nabi baca doa apa semua tu, lipat kain tu tak ada dia. Jadi kata Abu Hurairah, lepas pada tu apa saja yang dibacakan oleh Nabi pada dia boleh ingat. Maknanya di sini beliau dapat mengingati hadis ni kerana dua macam sebab. Satu sebab zahir. Sebab zahir maknanya usaha dia sentiasa bersama dengan Nabi, tak tidur malam. Dan yang kedua kerana doa Nabi. Jadi tak pelik lah. Nama beliau ni selalu disebutkan dalam kitab hadis.
Jadi riwayat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apa sahaja ma amartukum bihi fakhudhuh, apa sahaja yang aku perintahkan, maka adalah kamu berpegang dengannya, maknanya kamu kena ambil, kamu pegang. Dan apa yang aku larang, maka adalah kamu tinggalkan. Maknanya agama ni asas dia dua je. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Itu dipanggil ta'at. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Itu agama. Agama ni maknanya kepatuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 8, pengajaran hadis. Kalau nak syarah tu, ma tu apa sahajalah, maknanya apa sahaja Nabi suruh, kita kena terima. Arah daripada dia. Kerana Nabi Rasul, wakil dari Allah Ta'ala untuk membimbing manusia. Perintah dia itu adalah perintah Allah. Pengajaran hadis yang pertama, hadis ini merupakan bayan takrir kepada ayat Al-Quran. Bayan takrir ini maknanya penjelasan yang menegaskan. Maksud bayan takrir ini, perkara tu ada dah dalam Quran. Nabi SAW sebut balik dengan ayat dia. Itu dia panggil bayan takrir, menegaskan apa yang tersebut dalam Al-Quran. Dia dalam bab bayan ni, dia ada berapa jenis bayan. Dia panggil bayan taksis. Quran sebut umum, maka Nabi menyebut secara khusus. Quran sebut secara mutlak, maka Nabi menyebut syarak dia. Tu dia panggil bayan. Maknanya menjelaskan. Ini Nabi menegaskan kembali apa yang telah tersebut dalam Al-Quran. Iaitu ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah. Apa jua yang dilarangnya, maka apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangan itu. Maknanya satu benda yang Nabi larang, maka jangan kamu buat. Jadi ini ada dah dalam Quran. Ada juga ulama kata bahawa daripada hadis ni, maknanya hadis ni bayan takrir kepada Quran, itu tanda kepada hadis sahih ni kita boleh cari. Kita boleh cari hadis tu dalam Quran. Itu tanda hadis sahih. Dia hadis sahih ni dia tidak mungkin bercanggah dengan Quran. Tanda ada hadis tu sahih, kita boleh cari asal dia dalam Al-Quran. Dia cuma beza sikit lah. Jadi kalau kita bandingkan mata tu dengan ayat Quran tu, sikit je. Ma amartukum bihi fakhudhuh wa ma nahaitukum anhu fantahu. Jadi ada beza, ada persamaan sikit sebanyak. Itu beza tu sebab hadis tu Nabi kecek, jadi mestilah dia guna aku. Ayat Quran ni Allah Ta'ala sifatkan tentang Rasulullah. Wa ma atakumur rasul. Pengajar pedoman yang kedua, daripada hadis ni disimpulkan kaedah perintah menunjukkan kepada wajib dan larangan menunjukkan kepada haram. Kaedah usul fiqh, al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim. Perintah menunjukkan kepada wajib, maknanya benda tu disuruh oleh Nabi, tak, disuruh oleh Allah Ta'ala, maka wajib kita buat. Berdasarkan kepada inilah. Sebab perkataan amartukum, aku suruh, maka kamu kena buat. Jadi kaedah al-amru lil wujud itu makna kaedah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga berasaskan kepada bahasa Arab itu sendiri. Sebab apa? Sebab maklum dah, bila seseorang itu diarah untuk buat satu perbuatan, tiba-tiba dia tidak buat, maka tentu orang menyuruh tadi dia akan mencela. Macam seorang tua, dia suruh hamba dia tu ambil air.
Ataupun seorang suami dia suruh bini dia tu masuk, tiba-tiba bini dia tak masuk. Dia marah lah. Tu laki tu marah. Jadi tuan ni dia suruh hamba dia ambil air, tiba-tiba hamba dia tak ambil air. Maka tentu ada kemurkaan daripada tuan dia tadi. Maka dibuat rumusan bahawa perintah tu menunjukkan kepada wajib. Jadi ayat ni ataupun hadis ni menunjukkan bahawa ma amartukum, apa yang aku suruh, yang ni arahan aku tu adalah wajib, kena buat. Maknanya tak buat berdosa. Oleh itu wajib melaksanakan setiap suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari segi pedoman hadis itu banyak lagi. Itu akan ada nanti dalam sebab hadis ni dia sama makna dengan hadis yang kedua ni. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ni adalah hadis sahih. Jadi apa hadis ni sahih? Sedangkan kita tengok dalam sanad dia tadi, Syarik bin Abdullah. Hadis ni hadis sahih, makna sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi kerana ada sokongan daripada riwayat lain. Walaupun dalam sanadnya terdapat Syarik, namun Abdullah bin Numair menjadi mutabik kepadanya dalam riwayat ini sebagaimana dalam Sahih Muslim selepas daripada hadis nombor 2357 dan dalam Musnad Ahmad nombor 10,429 dan Jarir bin Abdul Hamid dalam hadis nombor 2. Hadis 2 berikut ni, hadis 2 berikut ni, dan Abu Muawiyah dalam At-Tirmizi. Jadi kita nak guna kaedah ni. Jadi kalau kita semata-mata tengok kepada sanad hadis nombor 1 ni, ada Syarik, lemah lalu, dhaif. Tapi kita kena ingat kaedah tadi. Walaupun dia dhaif tetapi hasanul hadis apabila terdapat mutaba'ah. Mutaba'ah ni macam mana? Maknanya dia ni ada sahabat-sahabat dia yang lain sama-sama meriwayatkan daripada gurunya, yakni Amash. Jadi dalam nota kita ni, walaupun Syarik itu lemah, tetapi Abdullah bin Numair menjadi mutabik pada dia. Maknanya Amash menyampaikan hadis ni kepada Amash menyampaikan hadis ni kepada Syarik, kepada Abdullah bin Numair. Duduk mana? Dalam Sahih Muslim. Maknanya nak tupai Abdullah bin Numair ni gagah sebab dia perawi Muslim. Kemudian dalam Musnad Ahmad, maknanya riwayat Abdullah bin Numair ni dalam 2 kitab, Sahih Muslim dan Musnad Ahmad. Kemudian ia menjadi mutabik nombor 2 Jarir bin Abdul Hamid. Ni penyokong nombor 2. Ia menyokong riwayat Syarik. Aduk mana riwayat ni? Aduk dalam Ibnu Majah juga nombor 2. Hadis nombor 2, kalau kita baca hadis nombor 2 tu, Haddatsana Muhammad bin Sabbah qala anba'ana Jarir anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Ana serupa tu sana. Mana Amash ni tu guru besar, bawah dia tu ada Jarir, ada Syarik, ada Abdullah bin Numair. Dan seorang lagi dalam kitab Tirmizi, Abu Muawiyah. Abu Muawiyah. Jadi maknanya Amash ni ada 4 orang anak murid dalam meriwayatkan hadis ni. Syarik, Abdullah bin Numair, Jarir dan Abu Muawiyah. Jadi ketiga-tiga orang ni, Abdullah bin Numair dan Abu Muawiyah ni mutabik kepada Syarik. Itu istilah dia. Pok kita ni ngaji dosa hadis ni, enggak? Perangat-perangat, tapi kalau ada whiteboard sedap dah.
Jadi dari segi kritik, dari segi penilaian hadis ni mungkin kita boleh kata sanad hadis ni dhaif. Sanad hadis ni dhaif. Tapi dia hasan, dia sahih li ghairihi kerana ada mutaba'ah. Kerana ada sokongan. Maka sebab itulah dalam ilmu hadis ni kita tak boleh tengok setepak hadis ni. Kita kena cari. Cari itulah orang panggil iktibar. Iktibar. Bukan iktibar ambil pengajaran tu tak. Iktibar ni maknanya kita buat kajian. Hadis ni selain daripada duduk dalam kitab ni, nombor ni, bab ni, dalam kitab Bukhari ada ke tidak, Muslim ke tidak, ada ke tidak, Ibnu Majah, dalam kitab Nasa'i ada ke tidak, Musnad Ahmad ada ke tidak, mana kena cari. Kalau zaman dulu payah tu, sebab itulah zaman dulu tu dia ada kitab atraf, petikan hadis. Mizzi, kita sebut dah Mizzi. Mizzi ni dia menyenaraikan hadis-hadis Sunan Sitah. Hadis ma amartukum bihi. Dah ada, cari situlah tepat. Potongnya ma amartukum. Jadi zaman Mizzi dulu dia buat lagu itulah. Dia ambil petikan hadis. Kemudian mari orang tali Belanda ni, dah dia buat projek dia tu 8 jilid, qamu hadis. Lafaz hadis ni duduk dalam Bukhari, kitab ni bab ke berapa? Lafaz hadis ni macam hadis ke apa? Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani tarajjul. Dah. Nabi melarang lelaki ni daripada mendandan rambut tiap-tiap hari. Dah. Hadis ni ada dalam Abu Daud, dalam kitab gapo bab ke berapa. Dia ada. Itu zaman itulah. Zaman ni guna syamilah dah kau dah. Kadang-kadang tak guna syamilah pun kita boleh guna apa dah ni? Google. Kita tarik Google hadis ni, pun dia tunjuklah dalam Bukhari, kitab ni kita pun balik Bukhari tu. Bukan kata kita cari hadis dalam Google tu Bukhari tak tepi, tidak. Kita cari hadis dalam Google, jumpa dia kata duduk dalam Bukhari nombor sekian, kita pun buka lah Bukhari kita tu. Ada situ ada. Tu orang panggil ilmu takhrij hadis. Ilmu menilai hadis. Kemudian ada berikut ni, Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Muhammad bin Sabbah. Yang pertama, Muhammad bin Sabbah ni, itu nama dia Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah bin Sufyan Al-Jajarai. Al-Jajarai, beliau adalah seorang ahli perniagaan. Ibnu Ma'in berkata tidak ada masalah tentangnya, la ba'sa bihi. Beres kata dia ni, maknanya tidak ada masalah pada adil dan dhabit dia tu. Abu Hatim mengatakan beliau soleh hadis. Hadis dia bagus. Bereslah ni. Kemudian ambil pula daripada Jarir, yakni Jarir bin Abdul Hamid bin Qurt bin Dhabbi Al-Kufi. Beliau pernah menetap di Rai. Rai ni nisbah pada Razi tu. Rai ni belah mana? Belah Turkistan tu. Belah Rusia tu lah. Rai. Dan menjadi qadi di situ. Maknanya pakar rujuk. Hafiz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahzib menyatakan beliau seorang thiqah, kitabnya terjaga baik. Maknanya kitab dia tu ada, dia simpan molek. Sebab kitab ni kalau salah jatuh, macam contohlah kitab kita ni, dia kau anak kita, beraknya saya tak ada semuka surat ataupun nyokorang kau dia, kita tak ada nak baca dia lah. Sebab apa? Sebab kitab kita tu tidak terjaga, diconteng. Yang paling bahayanya, dia mau selit dalam kitab dia tu. Orang-orang jahat ni dia selit bubuh 1 muka surat, 2-3 muka surat hadis-hadis maudhu'. Jadi dia dalam keadaan tak khabar baca hadis yang maudhu', dia rasa dia riwayat. Kalau dia seorang yang teliti, dia kata tidak hadis aku ni. Tapi kalau dia tak teliti, dia pakai baca je. Tak khabar, tu bukan hadis dia riwayat. Orang susuk, orang sisipkan. Susupan dalam hadis dia. Itu bahaya. Jadi kitab dia terjaga baik, maknanya
tidak jatuh kepada tangan orang yang tidak baik. Dikatakan berlaku waham pada ingatannya di akhir usia. Ada masalah sikit lah. Tapi tak apalah, dia boleh bergabung dengan syariat tadi. Ataupun kena tengok waktu dia menyampaikan hadis ni kepada Abu Sabbah ni, takut awal usia dia, pertengah dia, sebelum berlaku waham pada dia. Sebab itulah kena tengok waktu perawi menyampaikan hadis tu, kena mengambil kira. Pada ketika dia masih lagi sihat, masih lagi ingat, ataupun ketika dia nyanyuk. Itu kena ambil kira juga. Maknanya ulama rijal ni dia klasifikasikan fasa dalam kehidupan seorang perawi. Rasul daripada Amash dah, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah. Tak payah bahas lah sebab kita jumpa dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zaruni." Zaruni maknanya biarkan aku, tinggalkan aku, selama mana aku tinggalkan untuk kamu. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa kerana pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Maknanya isyarat kepada Bani Israel lah, banyak soalan. Lembu besar mana? Dah, warna gapo? Itu contoh Quran awak mari. Satu contoh tu lah. Satu contoh tentang banyak kerana dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Sedangkan perintah tu jelas. Jadi dalam hal ni dia panjang lah berbanding hadis tadi, tapi masih lagi boleh dikira sebagai sokongan ataupun mutaba'ah kepada riwayat tadi. Zaruni, nombor sebelah tu, tidak perlu kamu tinggalkanlah aku untuk kamu ni. Biarkan aku selama mana aku tinggalkan untuk kamu, maknanya tidak perlu kamu mempersoalkan perkara yang aku mengelak diri daripada memberitahu kepada kamu. Maknanya kamu perlu merasakan cukup. Aku tak hurai itu maknanya satu kelonggaran, satu ruang untuk kamu tu. Maknanya benda tu tidak ditetapkan oleh Nabi. Contohlah, Nabi SAW ni dia tidak menetapkan kod etika pakaian untuk sahabat dia. Tak ada. Kamu semua kena pakai warna hijau. Hari ni warna hijau. Esok warna putih. Tak ada. Kena pakai jenis ni je. Tak. Nabi tidak buat ketetapan lagu tu. Mana terserah kepada kamu. Jadi ada benda yang Nabi tetapkan. Kamu tak boleh pakai, kalau orang ihram, kamu tak boleh pakai jubah, tak boleh pakai burnus, tak boleh pakai kufazain, tak boleh pakai apa ni, sarung tangan. Tu penetapan yang jelas. Jadi ada benda yang tidak dijelaskan oleh Nabi, jadi tak payah nak sibuk tanyalah. Takut-takut benda tu hak tidak haram, bila ditanya jadi haram. Jadi Nabi kata zaruni, mana tinggalkanlah, maknanya biarkanlah, tak payah kamu sibuk-sibuk apa yang aku tidak tetapkan untuk kamu. Kalau mengikut Yusuf Qaradawi ni, dia panggil dalam syariat ni dia ada satu ruang dipanggil mantiqatul afwi wal faragh. Satu ruang kemaafan dan kekosongan. Maknanya Nabi tidak ikat kita. Terserah kepada kita. Kita nak makan gapo, pakai gapo, mana Nabi memberi keluasan pada kita. Kita tidak terikat. Tak boleh itu nak kata, ya haram pakai t-shirt ni. Dah. Nabi tak larang, jadi buat apa kita nak larang? Jadi bab-bab seperti ini, Nabi tidak membuat ketetapan. Macam contoh, kita nak semaya Isya, mesti kena baca surah ni. Tidak. Cuma Nabi kata, kamu jadi imam pada doa, bacalah surah-surah yang rekah. Jadi kalau kita nak baca 3-4 ayat daripada surah Baqarah, tak ada masalah. Sebab tidak dilarang. Cuma masalahnya bila orang pekor bahas pula. Orang pekor kata lebih afdal baca surah yang lengkap. Jadi hak tu pekor dia buat perinci lah. Sedangkan hak Nabi tu, Nabi tidak menetapkan sekian-sekian. Larang baca 2-3 ayat daripada surah besar. Tak ada. Jadi benda tu dipanggil mantiqatul afwi wal faragh.
ruang kemaafan dan ruang kekosongan. Maknanya kita boleh buat benda tu tanpa ada larangan. Jadi kalau semua benda tu Nabi nak tetap untuk kita, takut kita ni jadi lemah, tak boleh nak qiyam. Susah pula. Jadi Nabi itu rahmat Nabi. Jadi umat dahulu binasa kerana banyak pertanyaan. Maknanya benda-benda tak perlu tanya, dia tanya. Tanya tu nak suruh tetap sebagai peraturan. Jadi Nabi kata, binasa kerana banyak pertanyaan, yakni janganlah kamu bertanya kepadaku tanpa sebab yang wajar. Pertanyaan yang dibenarkan ialah untuk tujuan pembelajaran. Maknanya bukan kata tak boleh tanya, tanya untuk beramal, untuk belajar, untuk tahu tak apa. Cuma sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia geru nak tanya Nabi. Sebab itulah sahabat ni dia lebih suka kalau ada orang Badui tu mari tanya pada Nabi, dia boleh dengar jawapan Nabi. Sebab orang Badui ni dia jarang jumpa Nabi, dia boleh tanyalah. Sahabat biasa duduk dengan Nabi ni takut nak tanya pada Nabi. Dan mereka ni banyak mempertikaikan nabi-nabi mereka, banyak bantah. Lepas tu apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu, maka hendaklah laksanakan semampu. Ini tak ada dalam hadis syar'i tadi. Maknanya perintah tadi kamu buat mengikut kemampuan kamu. Apabila aku larang kamu dari sesuatu, maka hendaklah kamu berhenti. Maknanya tidak sebut mengikut kemampuan. Nota 13. Laksanakanlah semampu ni, maknanya ini termasuk di bawah firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan satu jiwa pun melainkan sekadar kemampuannya. Daripada ayat dan hadis ini terbit kaedah-kaedah seperti tiada taklif kecuali mengikut kemampuan. La taklifa illa ma yutaq. Tidak ada taklif melainkan mengikut apa yang mampu. Al-Wadih tu nama kitab usul fiqh. Yang kedua, larangan lebih berat daripada suruhan. Kerana yang pertama, yakni suruhan secara mutlak tidak boleh kerana yang pertama secara mutlak tidak boleh dilanggari manakala perintah dikaitkan dengan kemampuan. Kerana lebih berat daripada suruhan. Kerana ia secara mutlak tidak boleh dilanggari. Kena buat yang pertama tu. Kerana ia secara mutlak tidak boleh dilanggari. Maknanya kita tengok hadis tadi, idza amartukum bi syai'in fakhudhu minhu mastata'tum. Tu dia ada qaid. Semampu kamu tu, waktu tu dia panggil qaid tu. Maknanya sekadar kamu mampu, buat sekadar kamu mampu. Tetapi bila Nabi larang ni, fantahu, tak ada mastata'tum, tak ada. Jadi larangan tu dia bersifat tegas. Larangan tadi tidak boleh dilanggari secara mutlak. Tetapi perintah ni kita boleh buat mengikut qadar kita. Macam katalah contoh dah. Orang kita pakai kaedah terbalik sikit. Kata kita nak berhenti rokok ni, kita daripada 10 putus sehari kita pergi pada 7. Lama-lama kita pergi pada 5. Tak sudah gitu, dia kena gak berhenti. Fantahu. Sebab itu sebahagian daripada larangan. Tapi kalau kita dari segi nak beramal, contoh mu'allaf dah. Mu'allaf masuk Islam ni, dia nak semaya dah, dengan tela, nak takbir pun tela lagi, nak suruh dia baca Fatihah dah. Lepas tu nak suruh dia baca zikir-zikir rukun tu, mana dia ingat. Jadi kita buat syarat kata, mu tak baca Fatihah, tak usah semaya. Pas sudah tak semaya dia. Jadi dia baca sekadar dia dah. Katalah hari ni dia masuk Islam, bolehlah akad takbir Allahu Akbar. Baca Fatihah tak boleh lagi. Semaya lu. Asalkan dia dengar bacaan imam, tak apa dah. Minggu depan bolehlah belajar Bismillahirrahmanirrahim. Bulan depan bolehlah separuh daripada Fatihah. Tak apa dah, buat. Mastata'tum. Tapi bab larangnya tak boleh. Kalau dia kata dia minum arak,
4 gelas lagi. Tukar pada 3 dulu. Kemudian sikit lagi 2. Tak ada, dia kena gak berhenti. Kerana hak ni lah. Nabi kata, pada perintah ada mastata'tum, mengikut kemampuan. Pada hak berhenti ni, kena berhenti terus. Kaedah ketiga, prinsip kemudahan dan kesukaran dielakkan. Maknanya syariat ni dia menetapkan ada prinsip kemudahan dan kesukaran tu hendaklah dielakkan. Ini semampu. Maknanya semampu tu, maknanya kita tak boleh pergi lebih daripada tu. Kalau kita pergi lebih daripada tu, naya pada kita. Jadi sakak mana boleh. Kaedah keempat, setengah ulama salah berkata kebaikan itu dilakukan oleh orang yang baik dan jahat. Kebaikan itu dilakukan oleh orang yang baik dan jahat. Maknanya benda baik orang jahat pun buat. Bukan orang baik saja. Tetapi maksiat itu hanya orang yang benar dapat menjauhinya. Orang siddiq. Maknanya benda maksiat ni orang baik pun buat. Tapi kalau orang tu siddiq, orang yang benar, sadiq, jujur, dia akan menjauhi. Itu kaedah. Nombor 14, pedoman hadis ni. Yang pertama, hadis ni merupakan dalil kepada kaedah asal bagi sesuatu adalah tidak wajib. Maknanya benda tu selagi tidak ada arahan, tidak wajib. Itu maksud dia. Bila Nabi kata mu kena buat, baru wajib. Selagi tak ada arahan, maka selagi itulah dia tidak wajib. Yang ni pada asalnya seseorang tidak menanggung apa-apa tanggungjawab. Yang ni bara'ah zimmah. Bara'atu zimmah. Kosong daripada tanggungjawab. Prinsip keharusan dalam semua urusan dunia. Maknanya benda-benda dunia ni adalah harus selama mana tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalam urusan dunia, kita nak naik kereta gapo, pakai baju gapo, warna gapo, nak makan makanan gapo, dah. Kita nak tukar habis. Tukar gapo macam-macam, orang tak bubuh, kita bubuh, dah. Dalam bab dunia boleh selama mana tidak dilarang. Namun dalam urusan ibadah, keharusannya apabila ia mempunyai dalil yang membenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab Nabi suruh kita semaya, baru kita semaya. Ada semaya 5 waktu hak fardu, ada semaya hak sunat kita buat, kerana itu disunatkan dalam hadis Nabi. Begitu juga ada puasa yang dilarang daripada kita puasa, kita tak boleh buat. Jadi perkara ibadat ni dia kena tunggu arahan. Sebab itulah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada ibadat ni dia haram. Maknanya kita salah, kita mandang-mandang buat ibadat. Ibadat ni hanya boleh dibuat bila mana ada dalil, ada arahan. Oleh itu, apa-apa perkara yang baru diada-adakan dalam perkara agama, perkara ibadat, adalah bid'ah. Tapi setengah orang dia tukar lagi. Ni popok ni tawah dengan motor ni. Bid'ah besar ni. Padahal tidak bid'ah. Nabi tawah dengan apa? Dengan motor. Jadi motor ramai Nabi, kita ni skuter. Benda luas. Jadi Nabi pun bukan saja-saja tawah dengan motor tu. Sebab orang kata Wahabi kuat, pun tak ada pun. Orang tawah dengan motor lah ni pun. Kita tak masuk motor. Tapi nayanya, kalau orang tu ada keperluan untuk tawah berkenderaan, maka boleh. Sebab Nabi khudhu anni manasikakum. Sebab Nabi nak mengajarkan cara buat haji. Ambillah haji daripada aku ni. Maka Nabi pun naik motor. Jadi sahabat boleh tengok mana ada keperluan. Jadi kalau orang tu sakit, tak sihat, jadi dia boleh guna perkhidmatan skuter untuk dia tawaf. Jadi perkara baru dalam agama, dalam bab qurbah, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kalau kita buat sendiri, itulah yang dipanggil bid'ah. Hal ini berbeza berhubung urusan duniawi. Perkara baru dalam urusan duniawi ni, maknanya inovasi ni,
tidak dihukum sebagai bid'ah, tetapi dikira sebagai maslahah ataupun wasilah. Macam kita ngajar guna live ni, wasilah. Kita semaya guna mic, mikrofon, wasilah. Tapi tak boleh lah kita azan tu pecek radio, tak boleh lah. Dia kena orang tu sendiri dia mengazankan azan. Jadi benda duniawi ni dikira sebagai wasilah ataupun maslahah, keperluan. Yang ketiga, perbincangan mengenai perkara yang tidak mempunyai kaitan amali atau masih andaian, yakni iftiradi, hendaklah dielakkan. Maknanya benda tak ada tapi kita buka perbincangan. Lagu mana kalau kita gini. Benda tu tak tahu, jauh tak berlaku lagi, tiba-tiba kita nak buat andaian. Macam contoh. Kita corona 2019. 2015 tu kita bicara dah. Hukum-hukum lagu mana kalau kita nak semaya dengan menjarak kisah, dengan makan emas. Tak ada orang bicara tu. Sebab apa? Sebab andaian. Tapi benda tu hanya dibicara bila berlaku. Bila berlaku. Jadi sebelum berlaku tu orang tahu andaian. Jadi andaian ni, kalau terlalu buat andaian ni kadang-kadang habis masa gitu. Jadi dalam fiqh pun dia ada fiqhul iftiradi, fiqh andaian. Maknanya seorang faqih ni nak tunjuk hebat dia ni, dia cuba fikir masalah-masalah. Macam ada dia bawa contoh lah. Kalau kita jalan ni jumpa kemaluan, kita ambil pegang, patai semaya kau tidak. Jadi andai lagu mana lagu tu siapa dia jatuhnya. Jadi waktu tu orang panggil andai iftiradi. Jadi Nabi sekat daripada kita buat perbincangan andai. Tapi kalau benda tu macam orang hok kaji futuristik ni, dia nampak. Lalu dia pun cuba fikir. Tu lain. Baca akan datang ni, maknanya bagi macam pemimpin negara, perancang dasar apa semua ni, dia fikir akan datang lagu mana. Bentuk perniagaan, bentuk gapo ni, lagu mana hukum. Dia tanya mufti. Tu lain, maknanya benda tu kemungkinan akan berlaku tak apa. Supaya bila berlaku kita ready dah. Kemudian menyalahi perintah Nabi SAW berarti mengundang azab dan kebinasaan diri sendiri. Sebab Nabi kata tadi, innama halaka, sebenarnya umat terdahulu ni, innama halaka man kana qablakum. Umat dahulu binasa kerana mereka tu menyalahi Nabi. Jadi menyalahi Nabi ni berarti kita mengundang azab dan kebinasaan diri sendiri. Jadi hadis ni sahih. Ia juga diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad. Wallahu a'lam. Minggu depan kita masuk hadis yang ketiga. Wallahu a'lam.